Aku lambat sikit sebab aku sarapan tu tadi. Kejap Belum, yang menggigil aku nak ajar korang kan. Mouse nanti meraban-raban je. Okay, dah start record. Alright. So, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni kelas kita Broadcast Media, Content Design and Creation, AGS 3753. Okay, so this week saya akan ajar korang macam mana nak buat editing video lah, basic editing. So, last 3 weeks lah. And before midterm kan, aku minta video, aku nak korang buat B-roll punya video kan. So, nanti gunakan video tu, siapkan terus masuk dalam Padlet. Macam mana nak masuk dalam Padlet, upload dulu dekat YouTube, lepas tu baru masuk dalam Padlet. Okay? Sebab kalau tak masuk dalam YouTube, nanti terlampau besar Padlet tak boleh nak masuk. Tu satu hal. Lepas tu bila kau masuk Google Drive ke apa ke, Google Drive dia akan macam berat sikit lah. YouTube ni lagi senang. Okay? Okay, so masuk dalam YouTube, masing-masing ada Gmail punya Gmail punya email. So semua orang masuk dalam YouTube masing-masing lah sebab YouTube kan guna Gmail kan. Okay, alright. So before kita start, saya akan kenalkan dululah apa yang ada dalam Premiere Pro. So saya dah pesan kepada semua orang, which is saya nak semua orang dah install Premiere Pro dalam korang punya laptop. Betul tak? Nampak, sekejap. Tutup pintu belakang sekejap. Sekejap Alright, kita kembali lagi. So, saya share screen dulu. Saya nak tanya, okay, sebab korang semua dah pernah buat video kan. Ada tak orang yang guna selain daripada Premiere Pro? Ada tak? Ke semua orang memang dah familiar dengan Premiere Pro? Sekejap Alright. Okay, so first sekali buka Premiere Pro lah. Aku adalah pakai lain macam DaVinci tapi tak tahulah sangat okay, aku tak pernah pakai DaVinci tapi member aku ada juga pakai DaVinci. Diorang kata senang. Saya pun tak sure sebab saya tak pernah guna. Tapi yang paling popular Premiere Pro dengan Final Cut Pro lah. Okay, tapi Final Cut pun aku pernah try lah. Tapi Final Cut dia simple tapi dia susah. Macam mana aku nak cakap, sebab aku tak familiar. Okay, right. Tapi tak apa, sebab untuk kelas kita, saya nak semua orang pakai Premiere Pro kalau boleh. Sebab yelah, saya nak ajar senang. Apa-apa kalau saya nak betulkan ke, so saya tahu apa yang korang patut klik ke apa ke, benda tu senang lah. Okay, alright. So alamak, nampak sial lah. Okay, sekejap. Okay, first kali kita buat new project. Okay, ni very simple lah, macam biasalah buat new project. Lepas tu nama terus ni lah, terus buat macam saya buat test. Okay, test. Sekejap. Sekejap guys Sekejap. Aku ada video mak aku masak itu, aku tak edit lagi. Sekejap Mana? Desktop 2. Asam pedas tetel. Okay. Okay. So title dia saya terusnya asam pedas tetel. Okay. Lepas tu saya browse kat mana nak simpan macam biasa lah. Okay. Lepas tu korang klik mana yang korang nak simpan. Okay. Benda ni paling penting tau. Okay. Untuk save awak punya working file dengan korang punya cara korang buat folder. Okay. Benda ni sangat-sangat penting bagi saya lah.
Saya tak tahulah sebab macam saya even saya buat AI ke, saya buat Photoshop ke, memang saya akan buat specific folder. Saya takkan bersepah-sepah kat desktop ke apa ke, dia menyusahkan hidup saya pada kemudian hari. Okay. So dalam contoh asam pedas detail ni, nanti korang punya final pun saya nak korang buat macam ni tau. Susun macam ni. Okay, kita ada footage. Footage tu footage yang kita shoot lah. Okay. Lepas tu second, kita ada working file. So saya short form je working file. Okay, working file ni kita akan simpan kita punya Premiere Pro dalam ni. Okay, lepas tu lagi apa? Kita ada music background. Yes, music background. Faisal, apa nak tanya tu? Salah. Sir, tak share screen lah? Aku tak share screen lah. Lah, buat dah bak. Aku dah ajar jauh lah ni. Orang pun diam ni. Sekejap Baik teguh. Okay, sekejap aku cancel balik lah. Harap betul. Okay. First kali, cancel dulu. Okay. Macam Premiere Pro saya, dia akan keluar macam ni lah. Ni saja share apa semua. Lepas tu pergi file, new project ataupun terus tekan new project kat sini. Okay. Saya klik new project. Okay. Lepas tu, name. Title kita lah. Okay, saya nak buat asam pedas detail. Okay. Lepas tu browse kat mana kita nak simpan, location dia, asam pedas detail. Ni saya cakap tadi. Okay. Yang penting ada 5. Kita ada footage, kita ada working file, kita ada music background, kita ada AI, dia ada one export. 5 tau. Okay, nak lebih daripada tu pun tak apa. Korang ada nak masuk Photoshop ke apa ke, lantak korang lah. Itu kena ada dalam ni. So, sebab dekat Premiere Pro dia memang akan link tau. So, kalau korang nak pindahkan, tiba-tiba korang buat laptop, tiba-tiba nak buat kat PC, nak sambung kan. So, korang just copy je satu folder yang macam asam pedas ni kan. Copy je. Lepas tu terus masuk dalam korang punya hard disk, masuk dalam PC, terus boleh buat. Dia terus link terus. Tak ada lah nanti dia missing link kan. So benda tu menyusahkan korang nanti. Okay. Alright. So kita ada footage, kita ada working file. Lepas working file kita ada music background. Okay, music background. Pada music background, kita ada export. Export adalah export folder lah. Lepas kita dah siap video, kita akan export, kita akan masuk dalam folder ni. Senang, menyenangkan kerja. Okay. The last one, kita ada AI. Okay, AI maksudnya macam title apa semua, cinematic, crop bar apa semua, saya memang akan pakai AI. Ada orang, dia nak buat sendiri dalam Photoshop. Ikut korang lah. Saya nak menyenangkan kerja saya contohan title lah. Aku nak buat satu design, aku save je dalam AI, so aku akan drag dalam Premiere Pro dan masukkan efek lah. Okay, benda tu senang je. Tapi macam kalau subtitle apa semua, jangan buat AI satu-satu, tak nak. Okay, subtitle kita boleh buat dalam Premiere Pro untuk menyenangkan kerja saya. Mengenangkan kerja kita. Okay, alright, so kita ada 5 folder tau. AI, export, footage, music background dengan working file. Okay, so kita nak simpan dalam working file tau. Kita punya file ni. Okay, kita pilih lah working file, kita tekan, so dia akan jadi kat sini. So working file kita nanti dia akan jadi asam pedas detail lah. Okay, lepas tu video rendering and playback ni nak biar pun boleh, nak tukar pun boleh. Okay, korang kena tahu tau, benda ni dia ada 3. Kalau kat saya ni ada 3 lah. Kita ada Metal, OpenCL dengan Engine Software Only. Okay, kalau kita guna Metal, dia akan berat sikit. Tak percaya, pergi try. Sebab saya dah pernah kena benda ni banyak kali. So, saya memang akan guna OpenCL. Okay. Tak tahulah dia render tu, dia render dia tak beratkan sangat kita punya Premiere Pro ni. Okay, alright. So, saya memang akan guna OpenCL. Tapi terpulang pada korang nak guna yang mana. Kalau PC memang power ke apa ke, up to you lah. Okay. Alright, saya pilih OpenCL. Video saya tak usik. Lepas tu saya tekan OK. Okay. Okay, ni kita ada 5 file lah macam saya cakap tadi. Kenapa tak keluar ni? Okay, dah keluar. Okay guys, kalau ada soalan, bersuara sebab saya tak dengar korang punya ni. Saya tak nampak korang. Okay, alright. First, kita ada timeline. Okay, kita ada project kat sini.
apa-apa item kita akan masuk kat sini lah. Ni kita punya tools. Okay, tools ni saya akan, ni kejap lagi lah. Okay, lepas tu ni kita punya detail, detail apa ni? Detail awak punya file lah. Detail, effect control apa semua, effect control, audio clip apa semua. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Okay, ni program. Program ni kita punya monitor kecil je. Okay, macam saya ni saya dah susun ikut saya punya keselesaan tau. Okay, kalau korang nak apa ni, nak back to basic, just klik je atas ni. Nanti dia akan pergi balik. Okay, saya contoh editing kan. Nanti dia akan keluar lah. Ikut korang mana yang korang selesa. Macam ni saya dah buat sini. Macam screen ni, saya separate kan, nampak tak? Ni monitor dia besar. So kalau saya pakai dua monitor, kiri kanan, sebelah adalah untuk monitor je, sebelah adalah untuk editing punya space. Okay. Tapi disebabkan ada satu screen, saya pakai effect 2 ni, which is layout ni lah, layout yang saya paling selesa lah. Okay. Benda ni ikut korang. Okay. Keselesaan masing-masing. Okay. Alright. So apa yang perlu kita buat adalah pergi kat file, pergi kat file, pergi kat new, kita pergi dekat sequence ataupun dia punya apa ni shortcut is command N, control N, which is command N. Sekejap. Command N, dia akan keluar terus benda ni, new sequence ni. Okay. Alright, untuk video biasa saya akan gunakan AVC HD. Okay. AVC HD 1080p, lepas tu 1080 frame per second. Okay. So saya klik OK kat sini. Ini kalau dia akan jadi video ni melintang lah. Tetapi disebabkan saya punya video ni menegak ke melintang lah. Aku tak ingat dah. Video ni menegak. See? Okay, so maknanya sequence saya kena tukar lah. Okay, lepas saya buat baru, saya tekan command N. Okay. Korang pergi dekat setting. Okay. Ni nampak ni kan? Pergi kat bawah sekali, atas sekali. Okay, custom, nampak tak custom? So, masukkan je apa korang punya frame size yang korang nak buat. So, kalau saya nak buat dia menegak, so saya punya horizontal saya kena 1080 dan vertical saya kena 1920 lah. Okay, saya tukar dulu. Tapi saya dah preset ni sebenarnya. Tapi ni saya ajar je lah macam mana nak buat video tu menegak. Okay, right? Preset saya dah simpan kat bawah ni, nampak custom ni, IG story, IG reel. Okay, which is dia punya ni frame size 1080 1920. Faham tak guys? Ni dia punya ni frame rate dia memang 250 lah. Saya tak usik, saya just usik saya punya frame size je. Okay, alright, saya just klik yang ni lah. Okay, alright, so saya punya sekarang saya punya apa ni, saya punya program sequence nampak dia menegak. Sekejap saya letak kat sini bagi dia besar sikit. Tak besar juga. Okey lah. Alright, sini. Okay, so bila macam saya, korang ada dua cara tau. Korang boleh copy semua. Okay, copy, tarik masuk dalam korang punya dekat project ni, ataupun korang preview satu-satu lah mana yang korang nak masukkan. Contoh nak ni, masukkan. Okay, keep existing. Okay, jangan change sequence. Kalau change sequence, dia akan ikut file video tu. Kalau keep existing, ikut kita punya setting yang kita dah buat. Okay, so saya keep existing. Tapi video ni, dia jadi macam ni lah. Dia jadi melintang sebab dekat kamera dia tak rotate terus tau. Okay, so apa yang saya perlu buat adalah, contoh. Okay, pergi kat sini. Okay, saya pergi kat sini. Lepas tu saya pergi kat effect control saya ni. Rotation. Lepas tu saya rotate ikut mata saya. 90. 90 dia memang akan tegak lah. So video tak akan jadi macam ni. Okay. So lepas tu ikutlah saya akan slow mo kan ke apa ke. Itu saya akan ajar sekejap lagi. So kalau next video, contoh sekejap. Video macam okay kot. Okay, sekejap Okay, contoh saya ambil ni. Okay. Okay, lagi satu. Saya masukkan lagi satu sekejap Lepas tu ni apa pula? Oh, ni masuk ayam juga. Ni apa? Tak nak.
Okay, contoh lah. Sekejap guys Okay, ni tumbuk. Okay, boleh lah. Saya guna ni. Okay, macam saya memang akan selang-selikan tau. Nampak tak? First video dekat video 1, second video dekat video 2. Saya memang, kalau saya buat editing memang macam tu lah. Itu terpulang pada korang. Kalau korang nak buat dia satu video, satu timeline je pun tak ada masalah. Okay, tapi saya selesa macam ni. So, kalau tiba-tiba saya nak panjangkan ke, saya nak pendekkan ke, dia tak kacau tau. Faham tak? Okay, alright. So, bila korang dah masukkan video korang, okay, so video ni sekarang dia tak menegak kan? Kita nak menegakkan dia. Okay, nak menyenangkan kerja, awak pergi je dekat video awak yang ni. Okay, awak klik. Okay, dia akan keluar dekat kita punya effect control ni kan. Tekan kat sini, copy. Command C. Sorry. Kena tekan kat motion, sorry. Tekan kat motion ni, command C. So, awak tekan kat sini. Okay, tekan kat ni kan. Awak command V. So, dia akan bagi kat sini. Dia akan paste je. So, kau tak payahlah setiap video tu kau nak apa ni, nak rotatekan dia satu-satu kan, ataupun boleh juga buat dua-dua, just select dua-dua, lepas tu paste, senang. Faham tak? So kalau ada 1500 video pun kat belakang ni, belakang, korang boleh buat benda yang sama juga. Faham tak? Untuk rotatekan dia, nak menyenangkan. Itu baru bahagian rotate tau. Okay, tu simple punya je. Okay, alright. So Premiere Pro kita ada tools juga. Okay, tools yang kita akan selalu gunakan adalah tangan besar, which is kita punya selection tool lah. Okay, V. Kita akan guna ni, razor tool. Razor tool adalah untuk cut video tu, nampak? Dia akan cut. Okay, saya undo balik lah. Undo macam biasa lah, command Z. Okay, lepas tu kita selalu gunakan, tu je yang selalunya saya gunakan dua benda tu je lah, yang paling penting lah. Ataupun razor cut, boleh tekan C je dekat korang punya button, so dia akan jadi shortcut lah. Okay. Lepas tu kalau nak potong video, nak kecilkan frame macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Ikut kepada keselesaan masing-masing. Okay. Macam saya memang akan ikut music background punya bunyi, biar beat tu sama dan lagi menarik lah. Okay. Alright. Faham tak? Boleh? Setakat ni faham Alright. So, okay, kadang-kadang ada video kita shoot, dia tak berapa nak stable tau. Macam saya shoot ni, semua handheld. Saya tak pakai stabilizer pun. So, macam mana kita nak smoothkan adalah menggunakan warp stabilizer, which is, sekejap Okay, contoh lah. Contoh saya copy. Saya nak bagi nampak perbezaan. Okay. Saya copy sebelah. Ini original. Okay, yang ni yang saya akan warpkan stabilizer. Okay. Nak stabilizekan dia. Okay, so kita pergi kat kita punya effect. Kita just type je warp stabilizer. Dia akan keluar kat sini. Tetapi kalau video tu terlampau bergegar, tak stable. Okay. Kiranya kalau masa korang shoot kan, dia tak stable kan. Kalau korang stable kan, nanti dia akan jadi berombak tau. Video tu tak cantik lah. Faham tak? Okay. So kalau boleh elakkan benda tu. Kalau nak pakai, kalau memang style korang memang jenis yang bergegar-gegar punya, macam Snyder Cut kan, tak ada masalah. Itu memang, itu dah jadi style. Tapi kalau korang nak stabilize, selalunya memang akan pakai stabilizer lah. Tapi kalau setakat sikit punya video yang tak berapa stable, boleh je lah guna warp stabilizer ni. So dia akan smoothkan lagi benda tu lah. Okay, so saya just drag je benda ni. Okay, saya punya warp stabilizer ni. Lepas tu bagi dia render, bagi dia ni jap, analyze. Okay, analyze, kita boleh tengok kat sini berapa persen. Nampak tak kat sini? Time remaining 1 minit. Dia analyze 15%. Ni kita tunggu jap. Baru nampak video tu. Ni lah, dia analyze lah. Okay, dia stablekan video tu. Okay, kita tunggu jap. Sebab saya nak tunjuk contoh.
Lama lah pula. Oh, sebab aku shoot video ni 100 frame per second. Sebab tu dia file dia besar sikit. Sekejap guys Select dulu. Sir, Ya saya. kalau pakai ni rep stabilizer ni masih boleh main dia punya slow mo ke? Boleh? Jap saya ajar. Okay. So, ini kita punya video asal. Sekejap guys. Mana korang? Okay, sekejap aku stop sekejap. Stop sharing. Aku try sharing apa ni? Sharing tab. Aku tak buka kamera. Oh, patutlah kau tak nampak muka aku handsome ni. Sekejap ada yang tak ni ke? Ada yang tak setuju ke aku handsome? Marah. Kenapa yang kat sini boleh share audio? Yang kat sini tak boleh share audio. Why? Korang nampak? Guys? Nampak Premiere Pro je kan? Kalau saya play ni dengar bunyi tak? Tak dengar. Tak dengar Tak. Aduh. Sekejap Sekejap, aku nak try error sekejap. Kalau sekejap. Ni stop presenting sekejap. Okay. Tab. Okay, share audio. Okay. Okay, ni saya share YouTube saya kan? Nampak kan? Nampak. Okay, kalau aku play ni dengar audio tak? Dengar. Dengar kan? Oh, gempak lah sih. Okay, tapi kenapa Premiere Pro tu tak dengar? Lagu ni sedap weh, nanti korang pergi dengar. Tiba. Okay, sekejap. Apa, sir? Cuba saya try change screen yang direct terus ke Premiere Pro. Premiere Pro Tengah sakit gigi ni saya. Okay, present now. And then your entire screen. Change screen dia pergi ke direct. Boleh tak? Macam mana? Cuba kau ajar aku. Sekejap. Present now. Okay, present now. Tu a window tu kan? A window. Try select Premiere Pro. Okay, select Premiere Pro. Nanti dia tunjuk dekat Premiere Pro, try play. Okay, sekarang dah masuk Premiere Pro kan? Okay, tapi bila aku play korang dengar tak? Sekejap. Tak ada pula. Tak ada kan? Selalu boleh kalau macam tu dia dengar. Sebab dekat YouTube, dia boleh share audio. Dekat Premiere Pro ni dia tak keluar pula yang share audio tu. Tapi tak apa, jap. Aku try jap. Setting. Speaker. Headphone. Okay. Camera. Okay. The host must join for apa lanciaus ni. Receive resolution. Tak ada. Dia memang tak ada. Dia kalau kita present dekat YouTube ke apa ke baru boleh. Dekat Google baru dia keluar yang share audio tu tau. Kalau Premiere Pro ni dia tak keluar share audio. Dia ada tu je lah. Okay, tak apa. Sekejap. Sebentar guys. Oh, kecil sangat. Tak boleh. Okay. Mana korang dah ni? Macam tu aku share entire screen je lah. Dia macam tak ada function pun kan. Sekejap. Sekejap lah aku tengok YouTube lah. Ada cara kan? Sekejap. Kita break sekejap. Okay, sementara yang aku ajar ni tadi.
Ada apa-apa soalan tak? Ke semua faham? Boleh 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 je. Sir, Huh? sir. Siapa Kalau tu? nak Oh, Falah. kalau nak tadi nak gambar boleh rotate kan, tapi kalau nak flip dia boleh ke? Nak mirror dia. Boleh. Flip rasanya tak bu. Nanti saya tengok. Rasanya tak boleh sebab dia akan jadi macam cermin macam tu. Saya pernah try lah. Dia tak flip betul-betul flip. Faham tak? I see. Ada flip separuh je. Dia akan jadi macam cermin. Faham tak? Dia macam jadi butterfly lah. Faham tak? Butterfly effect macam tu. Faham. Sebab saya pun try kat flip before ni macam tak berjaya. So macam mampu kau lah. Kan? Sekejap. Google Meet share screen. Video sound. Share screen. Gatal hidung. Apa hal ni? How to share audio in Google Meet. Okay. Tengok jap. That's why I use Monday.com. My team uses it. Hi, my name is Sethi. We're going to show you how to make. From outside the panel, we're not sending a signal. Now there are 3 steps we're going to have to take in order for us to be able to do this. Now in the description you'll find timestamps to these steps. So you can go ahead and open it up and then right corner. Now once you click on those 3 dots, what you're going to see is that one of the options there is cast. Now go ahead and click. You are sending it to an external device. If you pay Amazon, you can also cast to smart TVs. At the top, and I'm going to right click on that icon because what I want to do is I want to make sure that I always see this icon. So go ahead and click on always show the icon. Sekejap guys. I'm going to to those speakers to find that dot. What you're going to see is that one of the options is now on. That rather than video. The comment notified of future videos is I want to make speaker or so if anything goes wrong, make sure to just jump back into that description and you'll find the steps. Now, the first thing we'll have to do is make sure that we're using Chrome. Now, when you're using Google Chrome, go ahead and open it up and then find your menu. So in order for you to find that menu, Sharing video in Google Meet. Okay. Right? Now there are some additional Mak bahasa Melayu ah. Sekejap my name is Sethi and welcome back to the channel where we make education technology for you. In today's video, I'm going to show you how you can share a video and a slideshow that has video material in it. Lantak lah macam tak boleh. Mampu lah. Okay. Abaikan. Alright. Kat mana kita tadi? Okay. Alright. So video ni kita dah. Kenapa dah jadi kecil? Apa ada jadi macam tu? Ya Lepas stabilizer tadi. Apa dia? Kopi tu kan. Tak, kenapa dia jadi kecil? Saya tak faham. Aku ada usik apa-apa ke? Stabilize tadi. Rap stabilize. Sebab stabilize tu ke? Sekejap Sepatutnya benda ni tak boleh terjadi. Mungkin sebab stabilize. Okay, tak apa. Okay, sekejap. Saya delete dulu Okay.
korang kena make sure, okay, macam stabilize ni kan, mungkin saya nak stabilize daripada daripada sini, okay, saya akan cut siap-siap sini sampai sini, okay, contoh. Alright, so saya potong lah. Okay, yang ni baru saya stabilizekan dia. Tengok jadi ke tak. Tengok dia analyze sekejap. Mungkin tadi video tu terlampau panjang, so dia jadi bengap. Alright, so dia takkan kacau, nampak tak? Dia akan jadi stable lah. Okay, tapi macam saya cakap tadi, kalau video tu terlampau bergoncang, okay, contoh sekejap. Okay, sampai akhir ni kan kamera saya jatuh ni kan. Okay, saya cut. Okay, contoh saya tarik sini, kita try buat warp stabilizer. Tengok apa jadi. Alright. So bila saya play, nampak tak? Dia macam berombak. Nampak tak? So kalau boleh benda tu elakkan lah. Okay. So kalau nak handheld sekalipun, video tu tangan memang betul-betul kena keras lah kalau korang nak buat dia stable. Okay. Lagi-lagi dia akan jadi nampak smooth. Okay, macam tadi soalan si Razmi, dia nak buat stabilize dengan nak buat slow mo. Okay, faham? Alright, so apa yang korang perlu buat adalah, okay, sekejap okay, ni saya tak stabilizekan dulu saya undo balik. Okay, ni original punya ni lah, original punya ni. Okay, first thing first, apa yang awak perlu buat adalah slow mo kan video tu dulu. Okay, lepas slow mo, baru kita nestkan dia, baru kita masuk stabilize. Macam mana nak buat macam ni? Razmi, dengar? Boleh Okay, first kali slow mo kan? Okay, kalau nak buat slow mo, macam tadi, kita punya frame rate untuk kita punya editing ni adalah 25 frame per second kan? Kalau nak buat slow mo, nak bagi video tu smooth, at least masa korang shoot, okay, kena 50 frame per second. Sebab 50, kalau kita slowkan dia half, dia akan jadi 2 lah. 50 dia bagi 2, 25 kan. So 25 tu dia memang compatible dengan apa ni? Dengan awak punya editing punya file lah, which is 25 per second. Faham tak? Okay, so kalau korang shoot 25 per second, okay, lepas tu korang nak slow mo kan 50% kan, which is setengah. Okay, 25 bahagi setengah. So dia akan jadi 12.5, betul tak? So bila dia 12.5 dalam file 25 frame per second punya editing, video tu akan jadi jagged macam pak. Dia macam tak smooth lah. Faham tak? Dia macam, faham tak? Aku macam nak terangkan kan. So dia jadi lecturer benda tu. Okay, tapi macam tu lah, dia bergigi-gigi orang kata. Okay. Alright, so kalau nak shoot kena 50 kalau editing kita punya file editing kita 25 frame per second, which is 1 saat 25 frame per second. Okay, masa shoot tu minimum kena pakai 50 frame per second untuk buat korang punya video editing tu, bila korang slow mo kan dia akan jadi smooth. Okay, tu satu. Ataupun kalau macam Adobe Premiere yang baru-baru ni, boleh juga kalau korang nak shoot 25 frame per second tak ada masalah kak. Tapi dia akan, bila dia jadi 12.5 frame per second tu, korang kena klik satu button, which is, okay, kat sini saya tunjuk jap. Okay, macam mana nak pundek. Okay. Macam mana nak ni, right click, pergi dekat speed, okay, ataupun dia macam saya punya ni shortcut command R. So command R dia akan keluar benda ni lah. Okay, kita punya speed dengan duration. Okay, speed kita macam saya cakap tadi lah, kalau 100 Alhamdulillah. Kalau 100 ni normal punya speed lah, speed yang kita shoot. Okay, so bila kita nak slow mo kan, kita kena kurangkan lah, which is 75 ke 50 ke, okay. Macam saya akan buat 50 contoh. Okay, kalau korang punya video tu korang shoot 50 frame per second, okay,
which is double daripada korang punya file editing 25 frame per second kan. Kena double tau untuk korang just klik OK je. So dia akan jadi smooth je, tak ada masalah. Macam ni saya shoot 100 frame per second. So dia boleh pergi sampai 25%. Okay, contohnya tadi 50 lah. Okay, saya slow mo kan lagi. Jadi maksimum 25% lah. Okay, dia still smooth, dia tak jagged. Nampak tak? Kalau dekat saya memang tak jagged lah. Macam korang Google Meet kan, dia mungkin akan jagged sikit lah. Okay, alright. So kalau faham tak? Bila makin tinggi frame per second kita shoot, makin boleh slow mo kita buat. Makin boleh lagi slow mo kita boleh buat lah. Faham tak? Faham tak guys? Kalau korang guna iPhone ke smartphone sekarang kan ada slow mo kan. Yang tu selalunya 240 frame per second. Itu lagi kau-kau lah slow mo dia kan. Okay. Alright. So lagi satu cara, kalau korang punya slow mo tu jagged macam saya cakap tadi, kalau korang shoot 25 frame per second tapi korang nak slow mo kan juga kan. Okay. Korang pergi dekat speed korang ni, Command R and then 25%. Contohlah 25%. Ni nampak tak? Time interpolation. Oh, susah nak sebut. Okay. Macam ni free sampling adalah biasa punya lah. Okay, korang pergi kat optical flow ni. Okay, tekan okay. So dia akan kalau video tu 25 frame per second, dia akan jadi smooth tapi dia akan jadi macam ada menarik-narik sikit, faham tak? Nanti korang try lah sebab aku tak ada video 25 frame per second. So dia smooth tapi dia macam berombak-ombak sikit. Macam tu. Okay, faham tak? Faham tak? Okay. Korang try nanti, okay? Alright, sebab yang ni tak nampak sebab saya punya video yang saya shoot ni memang frame rate dia tinggi. Okay? Alright, so okay, bila dah jadikan dia slow mo, lepas tu kita nak stabilizekan dia. Okay, sini cerita dia. Okay, bila kita dah slow mo, kita tarik warp stabilizer ni masuk sini. Nampak tak? Dia tak akan bagi. Dia kata warp stabilizer and speed cannot be used at the same time. Faham tak? Okay. So, apa yang korang perlu buat, undo balik. Okay, sekarang ni dia adalah slow mo saja. Okay, apa yang korang perlu buat, korang right click, pergi dekat nest. Nampak tak nest ni? Nest ni dia macam, kalau Photoshop adalah smart object. Tahu tak smart object? Mesti korang tahu, ke tak tahu? Aku lampang yang tak tahu. Okay, dia macam smart object, okay? Alright, kita nest smart object. Okay, smart object pula. Okay, nest. So kita nest sequence tu. Okay, just click okay je. Okay, sekarang dia dah nest tau. Okay, contoh smart object macam ni lah. Kau double click, kau akan edit video tu saja. Contoh saya pendek kan. Okay, lepas tu saya pangkah. So dia terus update kat sini. So video tu tadi kan saya dah potong kan. Selebih ni yang saya dah potong tadi tak nampak sebab dah potong dalam nest tu. Dia macam smart object lah. Sebab tu saya kata dia macam smart object. Okay. Lepas tu ni saya tarik balik lah. Jadi yang asal balik. Sekejap. Okay. Saya asal balik. Saya tutup. So dia dah kat sini lah. Dia memang panjang video ni. Okay. So bila kita dah nest, baru kita tarik kita punya warp stabilizer. So baru dia boleh analyze. Kalau tidak, sampai kiamat pun tak boleh. Faham? Macam tu nak buat kau nak buat slow mo dan kau nak stablekan dia juga. So kau kena buat nest tu. Slow mo dulu, nest and then baru stabilize kan. Faham tak? Boleh? Boleh Okay. Alright. So next one. Okay, ni dah analyze belum? Oh, belum lagi. Belum habis analyze ni. Sebab frame rate dia banyak. Tak apa. Okay, ni dulu lah. Okay. Ni video. Cek. Banyak ni. Sekejap Biar tunggu, kita tunggu sekejap.
Okay, okay, dia dah siap stabilize. So dia akan jadi macam ni. Dia stable dan dia slow mo. Faham tak? Ui, dia punya bunyi tu bom bom. Sebab korang tak dengar, aku seorang yang dengar. Okay. Alright. So next one. Apa lagi aku nak ajar? Okay, cut video apa semua. Okay. Alright. So saya just, so kat sini ada 3 video kan. Sekejap. Okay, nak zoom in, zoom out. Tekan alternate atau option tu. Just scroll je korang punya dekat mouse ni. Dia akan kecil, besar. So kalau nak ke kiri, kalau nak buat macam ni kan, tekan shift, scroll je. Kanan kiri. Try lah. Okay, nak menyangka kerja lah. Itu technical lah. Okay, alright. So, jap. Lagi apa lagi saya nak ajar? Sekejap Saya akan buat simple editing jap. Sebab sekejap lagi saya nak ajar korang render macam mana. Sekejap guys, saya nak pilih jap. Okay, saya nak dari sini, saya cut. Saya slow mo kan 50%. Okay. Okay, saya tutup. Lepas tu saya buat naik atas. Ni pun saya slow mo kan 50%. Buat 25% pun tak apa. Bergantung pada ni. Okay. Okay, contoh. Dah siap. Okay, ni tumbuk. Tumbuk ni pun saya nak pakai 50%. Dia kalau slow mo ni dia automatic dia jadikan video korang tu nampak cinematic dan smooth lah sebenarnya. Tapi kalau nak jadikan dia stabilize tu kena buat macam saya ajar tadi. Okay. Right, jap saya pilih view ni jap. Okay, nak onkan lampu pun aku suruh bapak aku ni kan. Bapak aku pun layan. Okay, jap. Okay, saya ambil yang ni. Ambil yang ni lah. Sekejap nanti. Saya delete, saya tarik. Macam saya memang selalunya saya akan drag macam ni lah. Saya tak akan masuk dalam ni. Tapi terpulang pada korang. Kalau korang nak masuk terus dalam tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay. Okay. Sekejap guys saya pilih dulu sekejap Okay, ni penting ni. Okay, okay. Ni aku terus editing sampai habis je. Okay. Sebab tak nak buat daripada awal. Okay. So, first kali korang kena rotate kan lah. Okay, macam saya cakap tadi. Klik yang dah rotate. Okay, pergi kat effect control dia, pergi kat motion, copy. Copy, command C lah. Okay, ataupun control C. Lepas tu, select all. Yang belum rotate tu, command V. So, semua akan jadi rotate dah. Faham tak? Okay, dia akan melajukan kerja lah. Okay, alright. So, pilihlah part yang mana korang nak. Okay, jap. Okay, saya pilih dari sini. Lepas tu saya slow mo kan. Okay, 25. Sap. Okay, so, saya tarik, saya cari view mana yang saya nak. Okay, okay dari sini.
Slow mo kan juga 25%. Okay, next one. Okay, ayah saya cuci apa ni? Masukkan air dalam asam. Okay, slow mo kan juga. Slow mo kena buat satu-satu. Kalau macam ni boleh ke? Oh, boleh juga. Kalau select all, nak terus slow mo pun boleh. Nanti korang just apa ni, pilih shot yang mana korang nak. Okay. Sekejap. Ni saya buat roughly je tau guys. Saya tak buat perfect pun. Saya tak tengok betul-betul pun. Okay. Sebab nak ajar korang macam mana nak buat render apa semua. Okay. So, ni dah slow mo. Saya pilih kat mana yang dia tuang je. Okay. Okay, daripada sini. Okay, alright. So, saya potong. Okay, cukup. Okay, tiba-tiba dah siap kan? Okay, lantak lah, boleh lah tu. Okay, alright. Alright, dah siap saya punya video. So, ni first. Lepas tu second. Macam ni lah aku selalu buat video mak aku masak. Okay. Alright, so last kali tu nanti korang kena gelap kan bagi dia fade out. Okay, yang first kali macam biasa lah, nanti kalau aku selalu buat tu aku akan interview mak aku masak apa hari ni apa semua kan. Nanti aku baru keluar title lah. Okay, tapi yang ni aku terus nak ajar korang macam mana nak buat title terus lah. Okay. Alright. So ni title dia saya akan gunakan Adobe Illustrator. Okay. Mana Adobe Illustrator? Okay, buka dulu AI. Okay, saya create new. And then saya terus set lah size apa yang saya nak. Macam saya kat sini boleh terus film and video ni. Okay, saya apa ni 1920 1080 lah. Okay, tapi saya buat menegak sebab saya punya video tu kan menegak kan. Okay, create. Lepas tu dah create. Okay, saya buat title kat sini. Asam pedas detail. Okay. Ni macam biasa lah. Korang ikut korang lah sebab ni dekat AI je kan. Semua orang mesti pandai pakai AI. Lepas tu okay. Asam pedas detail. Yep. Detail. Okay, lepas tu saya centerkan. Okay, saya tak nak pakai font ni. Saya nak pakai font bebas. Aku nak bebas. Okay, okay bebas. Lepas tu dia punya ni saya akan ni sikit. Tak nak dia terlampau ni. Okay, mungkin boleh besar lagi. Ini ikut kepada masing-masing lah macam mana nak buat Okay, lepas tu saya akan guna warna kuning. Okay, swatches ada kuning lah. Okay, kuning. Kuningnya. Okay lah. Okay, kuning. Alright, lepas tu saya akan centerkan dekat artboard. Okay, dah siap saya punya title. Saya besarkan sikit. Okay, alright. So, saya save dulu. Macam biasalah save. Save. Dekat mana yang awak nak save? Dekat ni. Sebab ni folder ni ada AI tadi. Ni. Yang ni. Title. Asam pedas. Detail. Menyenangkan kerja guys. Okay. Save. Okay. Dia dah save as a AI punya file. Okay. Bila dah save dalam AI punya file. Pergi dekat Premiere Pro balik. Pergi dekat folder. Cari kau punya ni AI ni kan. Okay. Ni. Dah siap. Asam pedas detail ni kan. Korang just drag je. Okay. Itu untuk title. Patutnya title ni last kali sebenarnya. Okay, tak apa. Saya delete dulu lah. Okay, ni simpan jap. Okay. So, next step adalah saya akan masuk apa ni? Kalau video menegak macam ni, saya tak pakai cinematic bar lah. Kalau video melintang, saya akan pakai cinematic bar. Nak nampakkan video tu lagi apa ni? Cinematic. Tapi itu tak apa. Kejap lagi saya ajar. Okay. So, bila dah macam ni, saya akan masukkan colour. Okay.
Saya dah siap edit. Contoh ni dah siap edit kan. Title adalah last kali. Okay, saya dah siap edit. Saya nak masukkan colour. Sebab kalau korang perasan, yang saya shoot ni, colour dia saya fade kan. Saya turunkan colour dia. Saya pakai S-Log. Okay. So, video tu colour dia, saturation dia rendah tau. Video tu tak ada colour lah. Dia macam plain. Okay. Alright. So, macam mana kita nak masukkan colour? Dekat YouTube berlambak gila preset. Okay, berlambak. Okay, tapi dalam Adobe Premiere Pro sendiri dah ada punya preset. Boleh je nak guna. Tapi kalau nak upload, nak download dekat YouTube, dipersilakan. Sebab saya pun download kat YouTube je. Okay, benda tu nak download kat YouTube tu pandai-pandai cari sendirilah, explore lah. Tak susah pun benda tu. Macam mana nak masukkan apa semua, nanti korang belajar. Saya ajar yang basic je. Okay, alright. First kali apa yang korang perlu buat? Okay, last time yang saya ajar. Macam mana nak masukkan colour? First kali kena buat apa? Adjustment layer. Okay. Baik ada boleh jawab. Siapa jawab tadi? Falah Ya. Okay, nanti tuntut hadiah dekat Razmi. Okay. Tiba. Okay, first kali adjustment layer. Okay, macam mana nak buat adjustment layer? Pergi dekat korang punya project ni, kat bawah ni ada ni, new item. Just klik kat situ, ada adjustment layer, klik. Okay, adjustment layer ni, dia satu layer yang akan menjadikan lapisan kepada awak punya video tu lah. So, kalau kita nak colourkan video, kita jangan adjust colour dekat video. Video biar raw, jangan usik. Okay, itu guna dia adjustment layer. Okay, just in case lah kan. So yang raw tu jangan usik. So adjustment layer ni kita just drag dekat layer atas daripada video kita. Okay, lepas tu kita panjangkan. Selalunya saya akan buat 2 adjustment layer tau guys. Kenapa? Okay, yang first adjustment layer saya akan guna untuk colour sahaja, which is kita punya mood colour tu lah. Okay, okay, contoh saya rename kat sini. Mana rename? Okay, saya rename LUT. LUT. LUT ni preset lah. Preset yang akan kita gunakan. Okay, yang atas saya akan rename dia kepada brightness and contrast. Terang kan, keterangan. Okay, so saya just letak brightness je. Brightness. Betul ke kerja brightness ni? Betul lah guys? Okay, letaklah. Okay. Okay, brightness Okay, alright. First kali LUT. Okay, LUT ni. Okay, kita dah panjangkan sampai hujung video. Okay, first kali LUT. Macam mana nak buat adalah pergi dekat Lumetri Color. Okay, bila Lumetri Color dia akan keluar benda ni. Okay, so dekat basic correction, jangan usik dulu. Kita ada basic correction, creative curve, color wheel, HSL secondary dengan vignette. Okay, basic saya selalu gunakan adalah basic correction dengan creative. Okay, tapi first kali kita kena usik yang creative. Okay, pergi kat creative, pergi dekat look ni. Saya memang banyak preset untuk saya punya video. Okay, so nanti korang boleh try kat korang punya korang punya Premiere Pro. Nak guna yang dalam yang tersedia ada dalam Premiere Pro pun tak apa. Tapi korang kena pandai adjust lah. Contoh saya pakai Kodak Fuji ni. Contoh color ni. Okay, ni memang Premiere Pro punya. Okay, so sekarang ni color biru tau. Nampak tak? Okay, so sekejap. Sorry. Okay, yang brightness ni, brightness dan color tau. Kenapa aku nak nest pula? Allahuakbar. Okay, brightness, saya ni brightness and color. Okay, so light ni adalah untuk kreatif je. Untuk kita punya light je lah, kita punya look je, cinematic look tu. Okay, so once dah siap, jangan usik dah. Okay, so kalau nak terangkan video ke, nak kuningkan ke, nak birukan ke, semua dekat brightness and color. Faham tak? So menyenangkan kerja awak. Okay, ni serius menyenangkan kerja. Okay, so contoh yang ni video ni biru sangat, yang ni kuning pula, terlampau terang. Ni terlampau terang. Faham tak? So macam saya buat, saya memang akan buat satu-satu.
Video tu satu-satu saya akan check satu-satu bagi color dia sama. Macam video Derana Syawal yang video apa ni, video raya yang aku buat itu tu kan, yang aku edit tu. Memang aku akan buat satu-satu. Dia Mamboy motong kau. Satu-satu. Memang setiap video tu saya akan check satu-satu. Saya akan adjust biar sama color. So video dia sama juga macam korang buat contoh macam korang buat design kan, poster series kan. Takkan yang first color macam konsep lain, second color konsep lain, ni color konsep lain, faham tak? So daripada mula sampai habis kena standardizekan color tu. Faham tak? Okay. Alright. So kat sini saya akan adjust lah. Saya akan potong ikut dia punya ni. Kalau color tu okay, tak payahlah adjust lah. Okay. So contoh saya akan macam preset ni terlampau biru kan, ataupun dia terlampau pekat, korang just klik je dekat light ni, opacity boleh turunkan. Okay. So dia akan dia macam ni lah, macam Snapseed, Vesco Cam semua macam tu lah. Okay. Alright. Opacity tu boleh pekat cair. Itu terpulang pada korang masing-masing lah, ikut mata masing-masing. Okay, macam saya suka color macam kuning-kuning sikit kan. Okay, dekat brightness color ni saya akan naik sikit color kuning. Okay, merah pun saya akan naik sikit. Ikut korang, ikut mata lah. Saya naikkan kuning. Okay, yang tint dia saya kurangkan sikit. Jangan. Okay, macam ni contoh kan. Tapi macam sama macam ni. Sekejap guys. Okay, contoh saya nak color macam ni. So daripada mula sampai habis, nampak? Yang ni dia dah terlampau kuning sangat, faham tak? So saya akan potong. Saya akan adjust dulu yang ni. Okay, saya terangkan sikit, mungkin dia terlampau gelap. Okay, ni terlampau kuning kan? Yang ni dengan ni sama color. Okay, so kalau sama color kau boleh lah adjust sekali. So dia akan merangkumi dua-dua ni. Okay, ni terlampau kuning, saya birukan sikit. Bagi dia nampak blend sama tak? Sikit berkurang lah tu kan. Boleh lah. Lepas tu kita pergi next pula. Yang ni macam terlampau gelap. Saya brightness dia saya naikkan sikit. Okay. Yang ni contrast, highlight apa semua ni kalau korang nak adjust je. Okay, ni saya ajar basic je lah. Okay, ni macam terlampau kuning. Lagi video, ni terlampau sekejap saya birukan sikit. Okay. Ni pun terlampau kuning dan dah gelap sikit. Saya birukan sikit. Okay, lepas tu saya terangkan sikit. Okay, alright. Ni pun gelap sikit. So, saya terangkan sikit. Ni gelap gila. Okay, contoh so, make sure video tu daripada mula sampai habis, color dia sama je. Faham tak? Boleh tak guys? Faham Okay, tu dah siap satu untuk color. Ni aku buat roughly tau, aku tak buat detail-detail tau. Kalau detail mau habis 2022 nanti. Okay. So, okay, dah siap saya punya video. So, next, bila kita dah buat color, kita kena masukkan title. Okay, title macam saya ajar tadi lah, buat AI apa semua. Lepas tu yang dekat file AI ni, just drag je. Okay, contoh sini. So akan jadi macam tu lah. Okay. Lepas tu saya tak nak dia, saya akan, bila second video ni baru dia on kan. Okay. Lepas tu kat sini lah korang kena guna effect. Okay. Korang pergi dekat video transition, dissolve, additive dissolve. Okay. Kalau korang letak ujung, lepas tu letak ujung juga, dia akan muncul macam tu. So dia akan fade out juga. Faham tak? Dia fade in, fade out. Faham tak guys? Boleh tak? Itu senang je. Yang tu try error lah kalau korang nak pendekkan sikit ke ikut korang. Okay. So macam ni. Okay. So kalau title tu awak rasa besar sangat, kecilkan. Pergi dekat scale, kecilkan je. Contohlah kalau korang rasa besar sangat. So contoh, okay, saya buat 90%. Okay. So, dah siap saya punya title. Okay, dah siap. Okay, dah siap. So, video yang last kali ni, editive dissolve juga. Bagi dia, dia habis macam tu je. Faham tak?
Boleh tak guys? So dia akan gelapkan lah benda tu. Okay, so apa yang korang perlu buat lepas tu adalah rendering. Okay, color dah. Lepas tu title dah. Rendering. Macam mana kita nak render. Okay, first thing first adalah korang kena klik dulu dekat korang punya sequence ni. Okay, sequence ni kan. Klik kat sequence ni. Kalau kau klik kat sini, kau tekan Command M tak boleh. So kena klik dekat sequence ni. Dia punya shortcut adalah Command M. Okay, untuk kita render. Ataupun pergi dekat mana dia export export media. Get file, export media. Sebab aku tak selalu guna benda ni kan. So aku selalu guna shortcut je kan. So aku ingat shortcut je. Okay, ni nampak Command M. Okay, once dia keluar export media, dia akan keluar export setting. Kat sini penting. Dengar ni dan kalau boleh hafal lah benda ni. Siap-siap. Okay. First kali apa yang korang perlu buat adalah format. Okay, format ni selalu kadang-kadang dia akan guna apa yang selalu QuickTime. Selalulah saya selalu nampak benda ni, QuickTime. Okay, apa yang korang perlu buat adalah format ni tukar kepada H264. Okay, H264. Blu-ray ni akan lagi berat lah. Okay, H264. Okay. Lepas tu preset. Macam yang latest punya Premiere Pro, dia dah banyak tau preset. So kau nak upload dekat mana. So dia nak nak menyenangkan kita lah. So nak buat YouTube, nak post kat YouTube ke, nak post kat Twitter ke, apa ke. Okay. So saya selalu akan pilih untuk high quality HD. Contoh ataupun high quality kalau nak preview dekat phone je, saya akan buat mobile device 480. So saya tak payah nak pening-pening dah. Tapi dia ni lah. Bila korang buat video menegak, okay, korang pakai preset ni, dia akan jadi melintang nanti video. Nampak tak hitam tepi ni? Video tak akan jadi melintang. So jangan. So apa yang kau perlu buat adalah korang custom lah. Kalau custom ni, dia akan ikut kita punya size video, which is 1920. Salah. Ni okay, 1080 width dia punya height dia 1920. Okay, custom 1920. Kenapa tak boleh? Invalid frame. Kehenya yuk. Sekejap. Height dia 1920. Guys. Kenapa tak boleh ya? Saya cancel sekejap. Command M. Kalau by rate ni dia akan terus fixkan ni. Kalau korang pilih yang ni, dia akan jadi ni lah. Okay, saya try balik by rate, dia akan jadi ni tak? Okay, so tak payah adjust. Nampak tak? Dia akan ikut kita punya video yang kita dah set lah. Okay, tak payah pening-pening kepala. Tapi kalau nak kecil, nak preview je, just guna je yang ni. Okay, saya nak ajar. Okay, bila kita pakai yang high bitrate ni, dia akan ni tau, ni estimate video tu dah siap, ni size dia 34 MB. Guys, masih dengan saya tak? Ada Okay, alright. So 34 MB contoh. Lepas tu kau macam nak ni lagi nak kecil lagi. Okay, tak apa, nak kecilkan boleh. Okay, awak pergi kat bawah ni. Okay, awak nampak tak ni target bitrate ni? Nampak ni 10 kan? Awak rendahkan. Bila awak rendahkan, contoh saya pakai 3.5. Nampak tak? Saya punya estimate ni jadi 12. So video tu dia akan jadi kecil sikit lah sebenarnya. Okay, tapi untuk preview okay je. Okay, alright. So saya try render. Okay, yang lain jangan usik. Okay. Lepas tu tadi format, lepas tu preset custom. Okay. Lepas tu output name. Output name kena tukar lah. Okay. Pergi dekat export ni, nampak?
pergi asam pedas ni export. Kita kena masuk ke dalam export tu. Jangan nak simpan sepah-sepah. Lepas tu rename asam pedas tetel. Testing. Ataupun asam pedas tetel _ 1. Okay. Save. Okay, so ni dah settle. Lepas tu export video dengan export audio. Yes, okay. Lepas tu ni bitrate tadi saya dah turunkan 3.5. Kalau tidak dia 10. Okay, untuk dapatkan file lagi kecil lah. Okay, yang lain jangan usik. Ni use maximum render apa ni, jangan usik. Biar je. Okay. Alright, so video saya akan jadi 26 second. Okay, alright. So saya export. Okay, bila export dia akan export lah. Dia export ni dia bergantung pada korang punya laptop dan PC. Sama ada korang punya PC tu power ke tak. Okay, kalau power dia cepat lah sikit dia export. Okay, kalau biasa-biasa je dia makan masa sikit lah. Okay, dia bergantung juga berapa minit korang punya video tu. Kalau video pendek cepatlah dia export. Kalau video tu panjang dia export agak lambat sikit lah. Dia akan makan masa sikit. Okay, faham tak? Setakat ni ada soalan tak guys? Boleh? Rasa boleh? Yazid, Azril, Razmi, Fazlin, Amir. Sebab korang tak pernah belajar benda ni dengan aku kan? Ada soalan tak? Yang budak-budak lain macam okey kot. Guys? Kena try dulu sir, baru tahu. Kena try dulu kan? Okey. Nanti katakan kalau tak faham nanti kau tengok balik video aku ni. Okay? Jangan lupa subscribe. And share. Saya pun kena kan. Tak payahlah share tak payah, malu aku. Promo dulu. Mana sir, apa dia punya channel sir? Kau pergi je dekat YouTube, type je nama aku Hazmi Nazrin, ada lah keluar Mamat paling handsome. Okay, jap. Okay, 96%. Oh, saya tak masukkan music background lah sebab korang pun tak dengar kan. Nanti music background tu korang just drag je. Okay, lagi satu. Lupa saya nak cakap. Untuk dekat kita punya sequence ni, okay, kita boleh mute kan kita punya video. Tak payahlah nak delete satu-satu audio ni, tak perlu. Okay, korang pergi dekat korang punya timeline ni kan. Ni nampak tak M ni? M ni adalah untuk mute kita punya track tu. Okay, kita mute. So, bila korang render, dia takkan ada bunyi. Faham tak? Lepas tu nanti bila ada music background, contoh music background kat sini kan. Sekejap, aku ada kot music background, sekejap. Just nak tunjuk je lah. Simple editing boleh lah, tibai lah. Okay, contoh. Okay, saya letak music background. Okay, ni contoh music background Kalau nak best, ikut beat lah. Music background ni pun sama. Dia boleh potong juga. Okay, so saya kena render lagi sekali ni. Okay, contoh lah. Boleh lah, okay. Sekejap aku render lagi sekali, lepas tu aku upload untuk korang. Okay, so music background pun sama juga. Mula-mula tu korang nak fade in ke fade out ke ikut korang lah. Tapi yang paling penting hujung lah selalunya. Okay, macam tadi kita guna video transition kan. Untuk sound kita guna audio transition. Sama juga crossfade, kita pergi dekat exponential fade. So dia akan dia akan hilangkan bunyi muzik tu daripada kuat sampai slow. Okay, saya tarik. So dia akan okay, siap. Okay, saya save dulu. Okay, so saya render lagi sekali Okay. So, okay. Rename kena tetap rename. Ni asam pedas tetel 1 kan. Ni saya buat 2. Okay, sebab tadi saya dah mutekan track video. Okay. Dengan saya masukkan music background. Sekejap lagi saya try masuk YouTube. Lepas tu nanti saya akan tunjuk lah macam mana video tu bila ada sound. Sekejap guys Okay, sementara tu ada soalan tak? Cepat. Cepat guys. Ada soalan tak? Sir. Siapa tu? Saya. Ni, Alif ada tanya, kalau kita kecilkan MB, dia kacau tak kualiti video? Kacau.
kalau ikutkan memang kacau. Dia akan reduce sikit. Dia macam compress sikit lah. So pakai Adobe PL version apa sir? Aku pakai CC. Premiere Pro CC. Latest one. 2020 kot. Tak latest sangat lah. Tapi 2020. Okay. Ada seboleh kita kecilkan MB dia kan. Dia kacau quality video tak? Memang dia kacau. Dia akan reduce sikit lah. Dia akan compress benda tu. So eloknya kita render besar lah. Tapi untuk preview just dekat handphone saja, it's still okay. Okay. Untuk tengok colour ke kan. Lepas tu nanti kau dah pandang okay video ni dah macam dah okay dah ni kalau lepas preview ni kan. Okay aku render full apa ni punya. Full version punya apa ni. Yang high res punya lah. Okay, faham tak? High res tu barulah kita nak post kat YouTube ke apa ke contoh. Okay, so video ni saya dah up, dah render. So saya pergi dekat saya punya okay, saya pergi kat saya punya YouTube. Mana YouTube? Okay. Ni kejap lagi aku delete balik lah. Okay, contoh upload video. Lepas tu saya pergi. Okay, ni macam mana korang nak upload video nantilah. Ni pun aku tunjuk kan. Okay, so just drag je. Okay, ni file export yang kita dah export tadi. Okay, asam pedas TT2 kan. Okay, saya drag. Okay, bila saya drag, dia akan keluar ni lah. Okay, so awak kena rename apa semua. Okay. Ni saya tulis sampel lah Okay, contoh nanti saya akan delete. Okay, thumbnail ikut korang lah nak buat thumbnail sendiri ke nak apa ni pilih yang diorang dah sediakan ke. Okay, playlist. Macam saya ada online class kan. So biar je. Okay, no, it's not made for kids. Okay, just click this one. Okay, gambar ni tak menarik. Okay, ni boleh lah. Okay, ni contoh je tau. Okay, so lepas tu kita pergi video element. Ni tak usik. Okay, check copyright found semua. Biar je. Okay, sebab copyright ni nanti dia akan bayar duit copyright tu dekat orang punya lagu tu. Copyright tu sebab lagu tu. Yang lagu yang saya gunakan tu. Okay, right, saya next. Okay, save or publish. Public tau, jangan buat private. Okay. Unlisted anyone okay, biar je. Okay, public ni so semua orang boleh tengok lah. Schedule macam biasa lah. Kau nak set premier apa ni masa yang premier pukul 9 malam ni ke contoh kan. Tu kau buat lah sendiri nanti. Okay, lepas tu publish. Bila dah publish. Okay, dah siap. Okay. Right, so saya nak try tengok lah. Dah belum? Okay, alright. So, sekarang ni saya share screen dulu bagi korang yang share screen yang ada bunyi. Sebab tadi tak boleh kan? Base for video and animation. Sekejap Okay, so saya just pilih. Okay, nampak tak saya punya ni? Guys, nampak tak? Guys? Nampak. Nampak. Right. Sound ada tak? Ada. Ni contoh lah. Cincai punya kerja. Okay, dah siap. Tu je. As simple as that. So, kalau aku boleh buat, korang pun boleh buat. Okay? Alright, ada soalan? Sir. Sir. Apa tu? Bila kita mute tadi yang audio tu, bila kita export, dia memang akan mute or dia akan mute lah. Sebab tu video tadi yang saya tunjuk kat YouTube tu tak ada bunyi. Tak perlu unlink lah macam tu. Tak perlu. Sebab tu saya cakap kalau korang nak buat satu-satu tu kan, aku tunjuk Ya. Okay, dulu masa aku baru-baru belajar buat kan. Baru-baru belajar editing, aku pun buat benda yang sama, which is aku unlink video tu satu-satu and then aku delete satu-satu. Oi, banyak kerja. Oi, serius. Ataupun dia tak adalah banyak kerja sangat. Contoh macam saya slide ni semua kan. Dia tak mute lah contoh
So saya unlink dia, right click, unlink. Bila unlink ni, dia dah tak gang lah dengan bawah. Dia macam ungroup lah. Okay, kalau dekat AI dia ungroup. Okay. So select kat bawah ni, delete. Macam buang masa. Buat apa kau nak buat? Kau boleh buat dekat ni je. Kau boleh mute je. Kan? Faham tak? Tekan mute tu, bila export, memang takkan ada bunyi. Dia akan ada bunyi track yang awak tak mute je. Faham tak? Boleh? Boleh sir. Okay. So lepas ni tak payah unlink dah. So konon-konon kan, contohlah macam aku selalu buat dulu. Aku akan post video yang tak ada colour, tak ada music. Aku akan post video raw lah kan. Contoh raw macam ni, macam kalau korang tengok kat sini, yang mata ni pun sama juga. Kalau korang tutup mata, dia akan tutup lah. So saya akan post satu video offline tanpa record, tanpa music, tanpa colour dan tanpa slow-mo apa semua kan. So after editing macam mana? Raw dia macam mana? Faham tak? Kalau kau nak tunjuk orang lah, nak post kat story ke apa contoh lah kan. Contoh, faham? Okay, so tak perlu unlink. Aku pun buat macam tu kat dulu. Aku dah dapat tu macam okay, bengap kat aku ni sebab benda tu macam kat sini kan. Okay, so mute je lah. So tak payah kita usik kita punya raw file ni. Faham tak? Boleh, tiba-tiba korang nak guna sound ke. Faham? Okay? Boleh? Okay, lepas tu lagi satu. Bila korang buat editing video, kalau benda tu ada dialog, contoh kan, korang kan nak buat apa ni, buat dokumentari kan. Okay, contoh dokumentari ke, short film ke. Dekat ni, sound ni pun kita boleh turunkan suara dia tau. So kalau kita onkan jam detik kita ni, stopwatch kita ni, macam dekat sini slow, lepas tu kat sini kita naik sikit, kat sini kita naik sikit. Faham tak? Lepas tu kat sini mungkin kita kosong balik. Kosong tu akan jadi inilah. So bila ada dialog, bila sampai je dialog, muzik tu akan slow sikit. So bila orang tu cakap jelas lah bahawa dia cakap, lepas dia dah habis cakap, mungkin muzik tu akan naik balik. So kena adjust balik. Faham tak? Faham? Boleh? Boleh benda tu tak susah pun. Okay. Ada soalan? Okay, so saya dah jawab daripada mula macam mana nak edit apa semua, potong apa semua. Lepas tu sampai render aku ajar kan. Sampai buat folder pun aku ajar. So apa yang saya ajar ini tolong adaptkan dalam apa yang korang akan korang buat lepas ni lah. Tak kisahlah korang punya yang assignment ni ke, korang punya final nanti major 2 ke apa ke kan. Gunakan. Okay? Boleh? Sebab rugi lah kalau dah pandai buat video nanti major tu tak boleh nak produce video. Rugi gila Serius rugi. Okay? Boleh? So nanti katakan kalau start fizikal ke apa ke, mungkin aku akan bukan baca korang, mungkin akan datang kan. Aku akan buat apa ni, task macam ni juga untuk semua orang pandai editing. So nanti bila untuk apa ni final assignment mungkin kena buat group assignment kan. Lagi senang kan macam korang pergi dengar talk member aku apa tu Ali Iskandar itu kan. Kan dia talk kan. Kan dia kata benda ni memang susah kalau buat seorang. So memang kena ada part masing-masing. Faham tak? Okay? Okay. Ada soalan? Stop present. Ada soalan guys? Sir, Apa tu? yang recording yang Ali Saya dah bagi dalam group kan? Itu tak boleh buka? Tak boleh buka? Tak boleh buka sir. Aduh, request Nazrul ni aku dah pesan kat dia. Bengap gila. Tak apa, nanti aku download kan. Lepas tu aku letak dalam Padlet lah. Aku letak dalam drive, nanti aku letak dalam Padlet. So korang nak refer nanti senang. Okay. Lagi soalan? Selain attendance? Video ni upload dekat YouTube kan. Nanti send link dekat Padlet. Macam biasa lah. Aku akan upload kat YouTube dan aku akan link kat Padlet. Boleh tengok kat Padlet je terus. Jangan lupa subscribe. Okay, lagi soalan cepat. Okay, untuk last week punya attendance, aku bagi sign hari ni juga Sekejap aku edit. 15. Sekejap dah 15 bulan
So boleh sign sampai pukul 1 je guys. Last week 8 hari bulan 8 hari bulan 6 2021. Saya bagi attendance dalam ni dalam Google Meet . Guys, ada soalan ke? Okay, ni last week punya attendance, bagi sign. Yang ni this week punya. Okay, go. Sir, masih attendance tak ubah lagi. Time tak boleh nak buka, tak buka lagi. Kau biar betul. Orang lain dah sign dah. Kau biar betul ni. Come on lah Muiz. Refresh. Nak kencing aku ke? Budak-budak lain dah dapat sign dah ni. Sekejap. Saya refresh sekejap. Okay. Oh, okay, baru okay. Cepat. Ada soalan tak? Before saya nak pegang kelas. Sir. Ha. Macam mana nak shooting Sure pula. Kalau PKP. Manja pula. Sure. Alah sir ni, appreciate lah sikit. Okay lah. Ya, Mac. Cakap Mac. Kenapa Mac? Oh, dia merajuk sir. PKP tak boleh keluar Tak boleh keluar. Susah tak benda tu kan? Keluar tu sir. Ataupun buat je lah apa-apa yang boleh korang produce. Faham tak? Sebab yelah dia nak shoot kat kilang, ada nak shoot kedai makan apa semua. So macam kalau tak boleh keluar macam mana kedai makan pun tak buka. Yelah tu. Kan? Macam mana aku nak tolong? So ubahlah daripada awal. Simple. Kesian ke dah buat skrip semua kan. Celaka betul saya ni. Tapi itulah kenyataan dia. Sebab buat je lah apa yang boleh buat. Buat simple-simple je. Asalkan aku tahulah korang ada effort benda tu. Jangan macam ambil kamera tu macam memang sial lah kan. Welcome to my channel guys. Kan? Bang kau ingat kau dah lah tak handsome, lepas tu welcome to my channel. Lagi orang tak nak tengok. Jahat aku. Okay, tu gurauan appearance tu subjektif. Handsome ke cantik tu subjektif di mata seseorang kan. Bila bercinta kentut bau wangi. Okay, cepat. Macam mana lah. So aku rasa korang produce lah apa benda yang korang boleh produce. Okay, nak dekat-dekat rumah ke, aktiviti harian ke apa ke, just ni lah untuk final. Tapi untuk next week ni korang dah shoot kan. Untuk next week aku nak tengok benda yang korang ni lah simple editing ni, 1 minit punya video. Okay, 1 minit tau. Okay, jangan kurang. Tapi janganlah lebih sampai 10 minit pula. Okay, sebab kita nak preview seorang-seorang. Kan. Macam aku cakap masuk dalam YouTube. Masuk dalam YouTube tu apa aku cakap ni? Masuk dalam YouTube tu adalah satu kewajipan kepada semua orang. Okay, untuk senangkan saya senangkan saya untuk preview next week. Okay, nanti kawan-kawan pun boleh tengok apa semua senang. Okay, boleh? Lagi? Ada soalan? So, boleh. Aduh, susah pula nak cakap. Kau dah duduk Sabah balik ni terus jadi pelat. Bahal. Tanya. Tak apa. Biasalah kena bahan.
Kan apa pun. Aku So, stop kalau recording dulu. Ya Allah. Okay, korang teruskan. Tak apa. Rasmi, teruskan. Tak apa. Kena bahan hari ni pun.